Salam sejahtera, nama saya Rosalinda. Saya akan membentangkan hasil kajian saya pada kali ini, yaitu berkaitan dengan pemilihan kaedah pengajaran tata bahasa. Untuk tugasan pada kali ini, saya memilih kaedah induktif sebagai kaedah atau pendekatan yang saya gunakan untuk mengajar pelajar saya berkaitan dengan tata bahasa. Jadi, pertama sekali saya akan menerangkan pengenalan saya berkaitan dengan tugasan pada kali ini. Yang pertama adalah bahasa sebagai wahana ilmu. Bahasa merupakan jambatan pemikiran, yaitu budaya atau peradaban. Tata bahasa diibaratkan seperti akar kepada pohon bahasa, atau pohon itu adalah bahasa, akar itu adalah tata bahasa. Tata bahasa penting kerana tata bahasa memantapkan lagi penggunaan bahasa yang betul dan dapat membantu membentuk pemikiran logik dan kefahaman struktur bahasa murid. Seterusnya, kita bergerak kepada cabaran penggunaan kaedah induktif dalam pengajaran tata bahasa. Cabaran yang pertama adalah tahap penguasaan murid yang tidak seragam. Tahap penguasaan murid yang tidak seragam ini dapat kita katakan, sebagai contoh seperti yang kita sedia maklum, murid memiliki 3 tahap pemahaman yang berbeza, iaitu tahap pemahaman yang pertama iaitu tahap rendah, tahap sederhana dan juga tahap tinggi. Bagi murid yang memiliki tahap pemahaman yang rendah, mereka agak sukar untuk memahami dan menganalisis teks yang kita berikan kepada mereka. Manakala bagi murid yang memiliki tahap penguasaan sederhana dan tinggi, mereka dapat membuat kesimpulan atau menganalisis sendiri kesalahan tata bahasa dalam teks yang kita berikan. Cabaran yang kedua adalah kekangan masa pengajaran. Kekangan masa pengajaran ini berlaku kerana kaedah induktif memerlukan tempoh masa yang lama untuk disesuaikan dengan strategi pengajaran yang memerlukan kita untuk bertindak secara aktif atau mencari pendekatan yang unik untuk mengajar anak murid kita yang memiliki latar belakang pengajaran yang berbeza. Yang ketiga pula, cabaran yang ketiga adalah kesukaran menyediakan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang sedia ada belum tentu sesuai digunakan untuk kaedah induktif kerana setiap murid memiliki tahap pemahaman yang berbeza. Seterusnya adalah penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar ini menjadi cabaran kerana bagi murid yang memiliki tahap pemahaman yang rendah, mereka agak sukar untuk memahami apa yang kita ajar dengan mudah. Manakala pelajar yang memiliki tahap kefahaman yang sederhana dan tinggi, mereka dapat memahami apa yang kita ajarkan dengan mudah dan dapat menangkap atau menilai sendiri apa yang kita ajarkan kepada mereka. Sementara murid yang memiliki tahap penguasaan yang rendah ini, mereka cepat bosan dan cepat hilang minat untuk belajar bahasa. Seterusnya adalah cabaran terakhir penggunaan kaedah induktif ini adalah kekangan kemahiran guru. Kekangan kemahiran guru ini menjadi isu kerana tidak semua guru mahir melaksanakan kaedah induktif dengan betul. Ada guru yang masih terikat dengan pendekatan tradisional yang berpusatkan guru, sementara sistem pendidikan abad ke-21 ini memerlukan guru untuk menggunakan pendekatan moden di mana ia meminta guru untuk mengatur strategi pengajaran yang berpusatkan murid atau memerlukan komunikasi dua hala. Kaedah induktif ini memerlukan kemahiran bertanya, membimbing dan menyoal murid secara berkesan. Kerana abad ke-21 ini, pelajar memiliki tahap pemahaman yang berbeza dan memiliki strategi pengajaran yang berbeza. Seperti kita sedia maklum, ada pelajar yang memerlukan strategi pengajaran auditori, visual dan constructivism dan sebagainya. Jadi ini memerlukan guru untuk berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menyusun strategi supaya pelajar dapat memahami setiap apa yang kita ajarkan kepada mereka. Seterusnya, kita bergerak kepada tahap-tahap pemahaman murid. Bagi tahap rendah, murid yang memiliki tahap pemahaman yang rendah sukar untuk mengenal jenis kata dan fungsinya. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, guru perlu menggunakan bahan visual, menggunakan kaedah induktif, di mana kaedah induktif ini dijalankan secara bimbingan berstruktur dan perlahan. Dari mana guru perlu menerangkan satu persatu setiap ayat atau setiap kesalahan yang mereka analisis dalam satu teks itu. Seterusnya adalah bantu murid untuk mengenal pola dan fungsi perkataan yang ada dalam salinan teks yang disediakan. Jadi fokus untuk membantu bagi pelajar yang memiliki tahap penguasaan rendah ini adalah bina asas kefahaman tata bahasa yang kukuh. Di mana asas kefahaman tata bahasa ini penting supaya mereka dapat menilai dan menganalisis struktur ayat dan kefahaman tata bahasa mereka seterusnya. Seterusnya kita bergerak kepada tahap kefahaman sederhana. Bagi murid yang memiliki tahap kefahaman sederhana ini, mereka mempunyai kefahaman asas tentang struktur ayat dan jenis kata. Jadi, bagi membantu murid yang memiliki tahap kefahaman yang sederhana ini, guru boleh menggalakkan mereka untuk bekerja dalam kumpulan atau melakukan perbincangan dalam kumpulan. Guru boleh meminta murid untuk membuat pemerhatian terhadap beberapa contoh ayat dan kemudian merumuskan hukum bahasa menggunakan hukum atau norma yang betul. Jadi, untuk fokus membantu murid di tahap sederhana ini adalah guru boleh mengembangkan pemikiran logik dan analisis dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Bagi tahap yang terakhir pula, iaitu tahap penguasaan tinggi, di mana murid yang berada dalam tahap penguasaan pemahaman yang tinggi ini, mereka mampu untuk berfikir secara abstrak dan membuat kesimpulan. Jadi, untuk strategi membantu murid dalam golongan ini, guru boleh memberi tugasan analisis mendalam. Sebagai contoh, guru menyediakan satu salinan teks dan meminta mereka untuk menganalisis salinan teks tersebut supaya mereka dapat menilai dan mengkaji sendiri hukum tata bahasa yang mereka dapat gunakan. Seterusnya, menggunakan galakan penerapan situasi autentik, iaitu meminta mereka untuk
menyamakan atau mengaitkan situasi sebenar dengan situasi yang berada dalam salinan teks supaya mereka dapat mengkaji sendiri apa kesalahan tata bahasa yang berada dalam teks dengan situasi sebenar. Seterusnya adalah menggunakan project mini atau aktiviti digital interaktif. Guru boleh menggunakan Kahoot atau mana-mana platform yang dapat menarik minat pelajar untuk menjadikan pengajaran itu menjadi lebih menarik. Dan seterusnya adalah guru menjadi facilitator atau pembimbing di sepanjang perbincangan itu dilakukan dan tidak membiarkan pelajar melakukan analisis atau membuat rumus hukum tata bahasa itu sendiri. Jadi fokusnya di sini adalah guru perlu melatih murid untuk berfikir secara kritikal, kreatif dan analitikal tentang struktur tata bahasa. Seterusnya kita bergerak kepada kekuatan kaedah induktif dalam pengajaran tata bahasa. Kekuatan kaedah induktif ini mampu meningkatkan penglibatan murid di mana kaedah induktif ini sangat-sangat sesuai dengan kehendak atau pendekatan yang diinginkan oleh sistem pendidikan kita pada abad ke-21 ini, di mana pada abad ke-21 ini pendidikan di negara kita sangat-sangat menggalakkan guru untuk mencari dan mengamalkan strategi pengajaran yang memerlukan murid untuk bekerja sama, berkomunikasi dan berkolaboratif dengan rakan-rakan mereka yang lain untuk meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Yang kedua pula adalah meningkatkan pemikiran yang kreatif dan analitik dalam kalangan pelajar. Menggalakkan pemikiran yang kreatif dan analitik ini dikatakan demikian kerana semasa guru memberikan latihan kepada murid untuk mereka kaji, guru akan memberikan satu contoh ringkas atau satu salinan teks kepada pelajar untuk mereka nilai sendiri dan cari kesalahan tata bahasa itu. Dan maka dengan itu, setelah pelajar menilai sendiri apa kesalahan tata bahasa yang berada dalam teks yang guru mereka sediakan, pelajar dapat memikirkan apa kesalahan tata bahasa yang ada dalam teks itu dan mencari apa sebenarnya jawapan atau pembetulan yang dapat mereka gunakan untuk mengganti kesalahan tata bahasa yang dalam teks itu. Yang ketiga pula, kekuatan yang ketiga adalah menarik minat dan memotivasikan pelajar untuk terus belajar. Seperti yang kita sedia maklum, isu yang paling utama atau yang sering diwar-warkan dalam media sosial atau mana-mana platform adalah pengajaran berkaitan dengan bahasa amat membosankan. Maka dengan itu, pendekatan pengajaran yang kreatif dan inovatif ini memerlukan guru untuk mencari strategi pengajaran yang bersesuaian dan dapat memenuhi keperluan pelajar pada abad ke-21 ini, di mana mereka memerlukan strategi pengajaran yang berbeza atau guru memerlukan strategi yang inovatif dan unik untuk menarik minat pelajar. Dan seterusnya adalah kaedah induktif ini menggalakkan kerjasama dalam kumpulan. Seterusnya pula kita bergerak kepada kelemahan kaedah induktif. Di sini saya memberikan 3 kelemahan sahaja, iaitu kelemahan yang pertama itu memerlukan tempoh masa yang lama. Kaedah induktif ini memerlukan guru untuk menganalisis atau mengkaji keperluan pelajar terlebih dahulu sebelum mereka menyesuaikan kaedah apa yang sesuai untuk mereka ajar atau untuk mereka gunakan untuk mengajar anak murid mereka. Kelemahan yang kedua adalah tidak sesuai untuk semua golongan murid. Seperti yang kita sedia maklum, tiap pelajar memiliki tahap pemahaman yang berbeza, di mana tahap rendah, murid yang berada dalam tahap pemahaman yang rendah, mereka lemah dalam asas tata bahasa dan struktur ayat. Mereka hanya mampu untuk berkomunikasi secara asas tetapi sukar untuk mengenal jenis kata-kata dan fungsinya. Manakala bagi murid yang memiliki tahap pemahaman yang sederhana, mereka mempunyai kefahaman asas yang tentang struktur ayat dan jenis kata. Jadi namun mereka masih memerlukan bimbingan dan contoh untuk membuat analisis yang tepat. Manakala bagi tahap yang tinggi, mereka mampu untuk berfikir secara abstrak dan membuat kesimpulan dengan cepat. Mereka dapat menilai kesesuaian penggunaan bahasa dan konteks yang berbeza. Jadi di sini membuktikan bahawa tidak semua golongan pelajar dapat menggunakan kaedah induktif. Manakala yang seterusnya adalah pembentukan hukum tata bahasa yang tidak tepat. Jadi untuk pembentukan hukum tata bahasa yang tidak tepat ini, kaedah induktif ini seperti yang kita tahu, kaedah induktif ini memerlukan murid untuk bekerja sama dalam bentuk kumpulan. Jadi, jika murid bekerja sama dalam bentuk kumpulan dan guru tidak membimbing mereka dari awal sampai akhir perbincangan, mereka mungkin akan mewujudkan satu hukum tata bahasa yang tidak tepat. Pembentukan hukum tata bahasa yang tidak tepat ini merujuk kepada situasi di mana murid membuat generalisasi atau kesimpulan yang salah berkaitan dengan struktur atau peraturan bahasa hasil daripada proses pembelajaran, penelitian atau analisis contoh yang diberikan. Secara keseluruhannya, kaedah induktif dalam pengajaran tata bahasa Melayu merupakan pendekatan yang berkesan dan selaras dengan hasrat pendidikan abad ke-21. Jadi melalui kaedah ini, murid berpeluang membina kefahaman sendiri tentang hukum dan struktur bahasa melalui pemerhatian, analisis serta perbincangan. Pendekatan ini bukan sahaja membantu murid memahami konsep tata bahasa secara mendalam dan menggalakkan pemikiran yang kritikal, kolaboratif dan kreatif dalam kalangan murid. Namun begitu, keberkesanan kaedah induktif ini bergantung kepada kebijaksanaan guru yang merancang aktiviti serta memberi bimbingan dan memberi contoh yang digunakan tepat dan berbagai. Dengan perancangan pengajaran yang sistematik dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, kaedah induktif ini mampu menjadikan tata bahasa bukan sekadar ilmu peraturan bahasa, tetapi juga wadah untuk membina jati diri, keindahan berbahasa, dan kecintaan terhadap bahasa Melayu sebagai warisan bangsa. Jadi itu sahajalah perbincangan saya berkaitan dengan tugasan pada kali ini, yaitu pemilihan kaedah pengajaran untuk kesalahan tata bahasa atau pengajaran berkaitan dengan tata bahasa, di mana kaedah induktiflah sebagai pilihan saya untuk tugasan pada kali ini. Sekian, terima kasih.